Satu, dua, tiga. Buat ini, ikut saya. Alim. Alim. Ilmu. Ilmu. Berjemaah sekarang tidur berjemaah diri. Sudah baca, relax. Salam lengkap. Bernafas. Baca. Assalamualaikum kepada semua penonton Malaysia hari ini. Jadi tadi kita mulakan dengan perkongsian video teknik Baghdadi dan juga teknik haraki. Itu teknik macam mana nak belajar baca Al-Quran. Memang menarik. Itu sebenarnya salah satu apa yang perkongsian yang kami akan kongsikan bersama anda. Tapi sebelum itu kami mulakan dengan Assalamualaikum. Salam nuzul Al-Quran kepada semuanya. Alhamdulillah hari ini sebenarnya hari yang hari 17 Ramadan. Hari yang saya rasa Aziz, semua umat Islam bila Ramadan dia memang bulan yang penuh keberkatan, penuh dengan rahmat yang kita tak sabar-sabar. Tapi hari ini nuzul Al-Quran adalah hari yang membawa cahaya kepada kita, memberi petunjuk kepada kita semua. Alhamdulillah. Ya, nuzul itu sendiri artinya adalah turun ataupun berpindah dari atas ke bawah kan. Jadi 17 Ramadan adalah hari Quran diturunkan, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua. Jadi sama-samalah kita menghayati lebih orang kata memberi fokus kepada apa yang ada isi-isi dalam Al-Quran. Kalau boleh sambil kita baca Quran, sambil kita baca juga apa intipatinya. Kita faham juga apa terjemahannya. Betul, setuju. Hayati Al-Quran di hari Nuzul Quran ini. Jadi sama-samalah kita mempelajari bagaimana cara untuk kita membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul, dengan lagunya mungkin kan. Jadi hari ini macam anda saksikan semasa awal MHI pagi ini, kita ada kongsikan mengenai kaedah mempelajari Al-Quran. Ada dua kaedah, satu haraki dan satu Al-Baghdadi. Jadi hari ini tetamu kita Haji Zakaria Din Elias Nasiruddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Haji. Alhamdulillah sihat. Apa khabar penonton? Sihat, Ustaz? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cantik bajunya, baju raya lah. Terima kasih. Tapi tak kena dengan tema yang awal tadi. Break orin tadi. Break orin. Break orin tak kena. Tapi hampir samalah. Hampir sama. Hampir samalah. Jadi Ustaz Zakaria akan berkongsikan mengenai bagaimana cara mempelajari Al-Quran dalam teknik haraki. Ya. Haraki itu apa maksudnya sebenarnya? Haraki ini berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu bergerak. Oh, haraki itu pergerakan. Jadi nak kena alih bata yang kita gerakkan, ada gerakan pergerakan anggota badan, nak kenal baris atas, baris bawah, baris depan, baris tanwin semua dengan ada gerakan. Kemudian tu nak tahu panjang, pendek, dengung, qalqalah, idgham semua tu dengan ada gerakan. So bagi memudahkan memahami, saya kena gunakan istilah menari. Sebab tu orang gelar saya Ustaz Menari. Ustaz Menari ya? Nak tahu menarinya macam mana? Kita akan belajar teknik haraki kejap lagi. Tapi ada satu lagi teknik, Al-Baghdadi, yang akan dikongsikan oleh Daya Bakar yang ada dekat hujung sana tu, Daya. Ana di sini. Wah, ente di sana? Ana di sini. Al-Baghdadi. Mau cerita? Oh, okey. Baik, Alhamdulillah. Sebenarnya saya memang sangat tertarik. Kalau Haziq katanya kaedah haraki, saya pula namanya kaedah Al-Baghdadi. Betul ya? Saya bersama dengan Ustaz Muhammad Farhan Haji Alias, pengasas bersama kaedah Al-Baghdadi. Saya sebenarnya sangat tertarik bila tengok video tadi. Kalau mungkin penonton tak sempat tengok tadi, ada menggunakan alatan sebenarnya. Dan kaedah Al-Baghdadi ni sejujurnya pertama kali saya dengar, Ustaz. Mungkin ceritakan daripada mana datangnya nama Al-Baghdadi dan konsep kaedah konsep tu sendiri. Baik, terima kasih Daya, Ustaz Zakaria Haziq sebelah sana teman kita. Okey. Baik, basically teknik Al-Baghdadi ni memang diasaskan di Malaysia oleh anak Malaysia. Cuma kenapa nama Al-Baghdadi? Kerana kaedah pertama yang dihasilkan untuk membaca Al-Quran ini adalah, kalau kita dulu Daya, kita baca mukaddam. Surat kecek, orang Ganu kata. Jadi mukaddam tu dia sebenarnya adalah kaedah Baghdadiyah. Jadi kita nak mengambil keberkatan lah. Mengambil keberkatan kaedah pertama yang dicipta itu kaedah Baghdadiyah, maka kita namakan kaedah Al-Baghdadi. Kalau nak tulis nama pengasas nanti jadi kaedah Jalaluddin. Kan? Jadi kita tidaklah letak nama pengasas. Kita meletak satu nama yang umum dan biasanya Al-Baghdadi juga merujuk kepada kota ilmu. Jadi kita nak mengembalikan kerana Al-Quran itu adalah sumber ilmu. Semua ilmu adalah berasaskan Al-Quran. Dan kita tak jemu baca Quran walaupun kita tak faham. Ada yang sebut tadi, sekarang kita nak tadabbur sebagainya, tapi tanpa tadabbur, tanpa kita faham pun kita seronok nak baca. Betul? Kita tak rasa jemu. Cuba Haziq, Dayah, kita ambil satu buku yang kita tak faham. Bahasa Jerman lah, contoh.
Haziq mungkin faham, saya tak faham bahasa Jerman kan. Faham kan? Saya orang Jerman. Allah Akbar. Memang ada, memang nampak tu keturunan tu. Jadi kalau contohlah kita ambil satu buku bahasa lain lah yang kita tak faham, kita suruh baca berulang-ulang kali, kita pun tak nak baca. Tapi buku ataupun mushaf Al-Quran ini tanpa kita faham, kita boleh baca, bahkan yang tak boleh baca pun nak baca. Betul, baik. Inilah mukjizatnya, ajaibnya Quran itu. Betul, saya setuju. Jadi Ustaz, mungkin secara asasnya, bila cakap tentang kaedah Al-Baghdadi ni, Ustaz boleh ajar saya dan tunjukkan alatan yang Ustaz ada, bagaimana apa yang patut saya lakukan? Baik, ini adalah alat ketuk. Alat ketuk. Jangan ketuk orang. Jangan. Jangan. InsyaAllah Ustaz. Kalau paling dekat adalah Ustaz. Okey. Jadi alat ni ada 2 lubang indikator. Okey, Maksudnya, kita nak menyatakan tentang tartil. Okey, Bacaan tartil. Al-Quran. Sebab baca Quran itu kena baca dengan tartil. Okey. Jadi tartil tu bagaimana? Rhythm ataupun kalau muzik kita panggil ritma. So rhythm tu macam ni kita nak bentuk menggunakan 2 lubang ni lah. Dekat skrin mungkin tak nampak. Tak apa, nanti boleh dapatkan di Shopee. Tak ada. Okey, jadi kaedah dia, ini saya cut short. Okey, boleh. Dia ada kaedah dia, sepatutnya kena ikut kursus sebagainya. Kalau program yang saya nak tunjuk ni untuk ibu hamil. Okey. Bagaimana kita nak stimulate baby dalam kandungan dengan bunyi-bunyi asas Al-Quran. Baik. Kita ada daripada dalam kandungan, peringkat taska, peringkat tadika, sampailah peringkat dewasa. Kalau Indonesia dipanggil langsia, lanjut usia. Oh, maksudnya... Sampai peringkat dewasa ada kaedah-kaedah tertentu. Oh, ada kaedah yang lain-lain. Kaedah tertentu, tapi semuanya menggunakan alat ketukan. Okey, baik. Jadi saya tunjuk contoh. Okey, Jadi saya satu bunyi, satu huruf, itu dia punya prinsip dulu. Okey. Satu bunyi, satu huruf, satu intonasi ketukan. Contoh sini. Huruf apa ni? Jim. Jim. Bunyi Okey. apa? Ja. Ja. Okey. Satu intonasi ketukan. Jim, bunyi ja, satu ketukan. Ja. Cuba. Ja. Ja. Kuat sikit. Ja. 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 Okey. Contoh la. Berapa huruf? Satu huruf. Berapa bunyi? Satu bunyi. Berapa intonasi ketukan? Satu. Laju dayah belajar ni. La. La. Okey. Kemudian sa. Sa. Berapa ketukan? Okey. Satu. Sa. Sa. Cuba kita gabung. Ja, la, sa. Berapa huruf? 3. Berapa bunyi? 3. Berapa intonasi ketukan? 3. Tengok. Sekejap je bersaat je belajar Quran ni. TV3. Okey. Okey, Ustaz. Ja, la, sa. Kanan, intonasi kita kiri. sama? Sama. Sama. 1, 2, mula. Ja, la, sa. sa. Adalah sikit-sikit lari, alignment sebagainya itu kena ikut kelas lah. Ya, tetapi kita nak membentuk fokus. Sebab tu alat ni penting. Sebab kita belajar dengan visual, kita tengok. Auditory, kita dengar. And then kinestetik, kita bergerak serentak dalam proses pembelajaran. Itu yang membantu anak kita boleh menguasai Quran dengan cepat. Baik. Kalau saya tengok daripada segi ritma, pergerakan, koordinasi mata, pendengaran, semua sekali. Semua sekali. So semua panca indera kita fokus. Jadi dia macam main game lah. Budak kalau main game tangan ada, mata. Sahur. Tak peduli sahur. Game lagi sedap. Sini. Sahur. Itu kira secara asas lah. Asas lah. Ketukan tu sebenarnya ritma dia tu lah. Yes, rhythm. Jadi ja, la, sa. Lagi sekali. 1, 2, 3. Ja, la, sa. Jadi kalau mak yang tengah mengandung dalam keadaan stres, dalam keadaan tertekan, kan? Kawal emosi dia. Kawal emosi. Kerana kecerdasan anak dalam kandungan bergantung pada emosi ibu. Baik. Jadi kalau anak jenis kelang kabut, ingat balik kita mengandung dulu macam mana. Okey. Mesti tengah stres dan sebagainya. Baik. Jadi kaedah inilah yang kita asaskan daripada kandungan sampailah dewasa. Okey, Ustaz Fahan. Memang sangat menarik dah. Sekurang-kurangnya kita dah tunjuk tahu macam mana kaedah kita Al-Baghdadi. Nak tanya juga kaedah haraki bagaimana pula? Masya-Allah. Haziq, silakan. Haraki tu Ustaz menari tadi kata kena menari. Dia ada tarian dia. Dia ada pergerakan dia. Oh, pergerakan. Jadi jom kita belajar bagaimana kaedah haraki pula. Anda dah tengok Al-Baghdadi tadi. Jom kita tengok bagaimana haraki. Haraki ada apa-apa method ke Ustaz yang kita nak buat? Sebenarnya haraki ni bermula tahun 2013. Lebih kurang 11 tahun lepas. Ya. 2013 apabila 2 orang student saya ketika itu saya sebagai pensyarah, ada 2 orang pelajar saya masuk Islam, seorang India, seorang lagi orang asli. Saya ajar dia 7 hari, maksud 7 jam lah. 5.30 sampai 6.30 hari pertama. Isnin dengan Khamis lah. Sebab orang dewasa ni tak boleh belajar selalu. Dia sibuk kan. Macam kita busy. So Isnin, Khamis. Minggu kedua Isnin, Khamis. Minggu ketiga Isnin, Khamis. Minggu keempat Isnin, Khamis. Minggu kelima dia boleh baca Quran bertajwid. Dalam masa 4 minggu? 7 jam. Wow, 7 jam ya. Jadi saya pun terinspirasi apabila saya dengar satu ceramah daripada Ustaz Arundin.
Allahyarham, Ustaz Rudin kata apa? Al-Fatihah ada 7 ayat. Tawaf dekat Kaabah 7 kali. Sa'i 7 kali. Langit 7 lapis. Bumi 7 lapis. Anggota sujud 7. Jadi nombor 7 tu nombor yang istimewa. Jadi saya fikir masa tu kenapa baca Quran ada umur 70 tahun tak boleh baca Quran. Ada umur 60 tahun, 40 tahun ke atas tak boleh baca Quran. Jadi mustahil Allah SWT menurunkan sebuah kitab yang tak boleh dibaca. Bila kebetulan ada 2 orang pelajar saya masuk Islam tu, boleh baca Quran dalam masa 7 jam, saya jumpa Ustaz Rudin balik. Kemudian tu Ustaz Rudin tanya dengan saya, kenapa yang tak buat kaedah ni? Saya pun jawab kepada Tuan Guru, Allahyarham. Saya kata berdasarkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana dzikri fahal min muddakir. Surah Al-Qamar ayat 17, Surah Al-Qamar ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. 4 kali Allah ulang. Maksudnya Allah turunkan Al-Quran dengan mudah bagi mereka yang nak mempelajarinya. Maksudnya Quran tak susah. Tapi kenapa susah? Bagaimana cara untuk kita belajarnya, Ustaz? Haraki Okey. Haraki ni kita nak contoh. Kalau kita pergi Mekah, pergi haji atau umrah, kita tak ada pun kursus bahasa Arab. Kita ada kursus haji, kursus umrah, tapi kursus bahasa Arab tak ada. Tapi kalau orang Arab kata ta'al, faham tak? Aziz, ta'al, faham tak? Ta'al tu apa, Ustaz? Tak tahu kan? Tahu. Ta'al. Faham? Mari. Nampak? Mana yang faham? Adakah verbal ataupun tangan? Pergerakan dia. Ini dipanggil TPR, Total Physical Response, ataupun dipanggil pergerakan tubuh badan. Sebab apa? Tubuh badan ni macam tu je. Nampak? Dia panggil apa? Walaupun tak cakap, tapi orang tahu panggil tu. Kalau kita pergi berbuka puasa kat Mekah ataupun Madinah, khus. Nampak tak? Tangan. Jemput. Nampak? Ambil. Khus. Ambil. Jadi mana pergerakan tangan? Jadi saya gunakan Quran ni dengan menggunakan tangan. Contoh. Bukan gunakan Quran dengan maksudnya mengajar Quran dengan menggunakan pergerakan tubuh badan. Contoh. Saya baca Al-Fatihah lah. Tapi tak baca habis lah sebagai contoh aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Macam tu lah. Rahmanirrahim. Sampai lurus. Selagi tak lurus tak cukup harakat. Contohnya Yasin. Sampai depa. Dia nak bagi bunyi. Ya macam ni. Ya, ini tama tarik buka pintu ni. Ya. Oh tu sin daripada hidung, kita geraknya sin sampai depa. Selagi tak depa tak cukup harakat. Yang itu maksudnya apa, Ustaz? Dia panjanglah harakat. Contoh Yasin. Kalau kita belajar cara lama ataupun cara tradisi, dipanggil ini idgham amat jaiz munfasil mak wajib muntazir. Dia dalam bahasa Arab orang tak faham. Terutama di tanah Melayu ataupun di Malaysia ni, kita orang Melayu tak semua berpeluang belajar bahasa Arab. Ambil masa lah boleh tapi masa. Jadi bila kita cuba kepada orang Cina, orang Jerman, ini orang Jerman betul semasa dalam pertandingan antarabangsa dalam masa 30 minit saja. 30 minit dapat belajar. Dia masa yang Jerman tu saya ajar ni lah. Huruf-huruf hijaiyah ni ada tarian dia. Okey, ya macam mana? Okey, kita tunjuk. Ya. Contohnya kita bagi contoh lah. Tak apa, oleh kerana kita puasa kita cerita pasal nun lah. Kita cerita nun Kenapa nun, Ustaz? Nasi. Ya dah pandai dah. Okey, cuba tengok. Kalau kita ajar huruf hijaiyah, kita tak ajar satu, kita ajar terus 7. Huruf okey. Huruf nun, huruf shin, serentak. Bagaimana bunyi? Okey, kita buat nun lah, kita buat nun. Okey, buat nun. Macam mana bentuk nun? Kita punya tajuk buku ni, kita ada buku, kita ada bahagikan 28 huruf hijaiyah tu kepada 8 tajuk. Yang pertama, titik di manakah engkau. Nombor 2, kepala tajam. Itu yang ketiga, Doraemon tidur. Itulah, urut-urut punya lah. Yang keempat, mata harimau. Filem bertelur, kail, Pakcik Hamzah Bisu. So, jadi, saya nak terangkan ni ialah titik di manakah engkau. Jadi, kerja yang paling mudah ialah meniru. Meniru bentuk dia? Tengok, ada satu titik, satu tangan. Okay. Kalau 3 titik, 3 tangan. 3 tangan tu masuk kelas lah. Masuk kelas lah. Masuk kelas lah. Dah ada kelas dia. Itu dia kata inovasi. Satu titik, satu tangan. Kalau titik atas, tangan ke atas. Okey. Kita nak makan nasi. Kalau kita tunjuk, ini gambar apa, Aziz? Nasi. Ejen nasi, N-A-S-I. Okey, ada satu tangan. Buat tangan, ikut saya. Ada tak orang makan nasi macam ni? Tak ada. Walaupun lapar, berpuasa daripada pagi sampai maghrib. Walaupun lapar macam mana pun tak ada macam gitu makan dia. Dan orang tak makan sampai 12 tangan. Tak. Okey, baik ikut saya. Okay. And nasi. Nampak satu titik. Mana masuk lubang hidung? Tak ada. Sekali pergi. Ya, nasi. So, mana satu titik atas sebab bila dalam Quran bukan macam ni. Quran bersambung. Isunya bila bersambung. Ya. Okey, jadi dah faham kan antara asasnya bagaimana
kaedah haraki. Jadi kita nak kembali kepada Al-Baghdadi pula. Kita nak sambung belajar ketuk. Okey. Yang mana tadi kami mesti cakap, okey, depan kita baca yang ni. Okey, Ustaz. Seterusnya, Ustaz. Kita tadi dah tahu asasnya kan? Macam 3 huruf, lepas tu 3 ketukan. Okey, sekarang ni kita nak buat apa, Ustaz? Baik, kita sambung sikit yang Ustaz Zakaria sebut tu. Kita sambut Sambut sikit. Sebab bacaan Al-Quran ini memang ditulis dalam keadaan bersambung. Jadi contoh dia tak adalah keluar kita kena baca ja saja, la saja, sa saja, tidak. Tapi dengan modul ni, dengan menggunakan kaedah kita panggil ja, la, sa, itu satu perkataan yang lengkap. Kemudian kita pecahkan, kita cerakinkan, kita analyse huruf jim, huruf lam, huruf sin. Kemudian kita akan analyse lagi huruf jim tu ada berapa bunyi. Atas ja, bawah ji, depan ju. Jadi itu semua ada ketukan dia. Ada cara dia. Kemudian kita pergi bacaan panjang, ja, kita pergi bacaan tanwin, jan. And then kita nak sambung. Ni nak sampai dekat sambung ni. Ni saya shortcut ni tau. Okey. Sebab kita nak pergi sambut yang sambung tadi. Baik. Okey, contoh. Bila sambung, kita baca ja, li, sa. Kan tulisnya bersambung, bacanya pun bersambung. Jadi ketukannya akan kanan, kiri, kanan. Kalau dekat skrin, bawah sekali, ja, li, sa. Tengok penonton boleh nampak yang belah kanan paling bawah sekali. Betul. Jadi 3 ketukan. Ja, li, sa. Cuba sama-sama. 1, 2, mula. Ja, li, sa. Okey, kalau panjang, yang kedua, kotak yang kedua, ja, 2 ketukan. Ja, la, sa. Sebab dia ada 4 kat situ. Okey. Ja, la, sa. Oh, dia bukan ketuk ke tempat yang sama? Bukan. Kanan, kiri, kanan. Membentuk tempo bacaan. Tempo. Okey. Saya cuba. Rhythm bacaan. Okey, kita cuba sama-sama. 1, 2, mula. Ja, la, sa. Saja tu ada alif, jadi dia panjang. Jadi kita ikut rhythm tu. Mantap. Okey, baik. Nampak boleh ikut. Okey, sikit lagi. Kotak yang ketiga. Ja, li, sun, tanwin. Tanwin 2 ketukan. Kenapa? Sebab tanwin ni adalah sin berbaris di depan bertemu nun mati. Sun dia ada huruf nun tu tapi mati. Jadi kita cuma ketuk saja. Ja, li, sun. Okey, 1, 2, mula. Ja, li, sun. Ada tambah 2 kali lagi ketukan. Satu untuk alif, satu lagi untuk tanwin di hujung. Memberi hak kepada huruf nun yang mati. Selalu kita baca san, sin, sun. Nun tu dekat mana? Faham. Jan, jen, jon kan. Macam nak kejar apa tak tahu. Kereta api ke apa. Betul. Okey, Ustaz. Saya nak puaskan last kali, Ustaz. Saya ingat nak stop kat situ tu. Okey, last. Julu, sun. Okey. Saya tunjuk dulu. Julu, sun. Okey, 1, 2, 3. Julu, sun. Wow. Sebenarnya kita boleh sambung 4 kotak ni tapi kita sambung next episod lah. Betul, saya setuju. Nampaknya Haziq mata dia dah makin berkerut macam ni. Ush, dia dah jauh belajar tu. Haziq, silakan Haziq. Saya dengan Ustaz Farhan betul-betul harakat dia tadi macam mana? Lama kan ketuk dia 2 kali. Ketukan tu. Macam haraki tadi harakatnya adalah pergerakan dia sampai habis. Kalau 2 macam ni. Dua macam ni. Dia ada lagu dia. Lagu buka pintu. Ikut. Lagu kalau pintu yang N rosak kan? Bukan bunyi dia. Dua harakat. Dia macam dia fun learning, seronok. Kalau macam cacing buat gini. Teran cacing kalau macam Yasin kan ada. Dia lagu dia ni. Ikut saya. Dia ada lagu. Gedi. Ikut. Gedi. Okey. Mula depan hidung. Kalau macam ni tak cukup harakat dia. Dia mesti depan hidung. Gedi. Sampai habis. Gedi. Sekarang orang suka edutainment panggil. Orang suka hiburan. Ada lagu, ada nyanyian, ada karaoke. Haraki ada karaoke. Ya, ada kadar terang kepak-kepak ada. Kalau tajwid kita ada terang buang, terang genggam, terang goncang. Qul a'udzu birabbin nas. Sampai habis. Ni wajib al-gunnah. Dengung 2 harakat. Itu dah masuk ke tajwid dia. Ke tajwid dia. Dia punya. Maksudnya 7 jam tu dengan tajwid. 7 jam tu dengan tajwid. 7 jam tu full dengan tajwid semua dapat. Itulah seberapa berkesannya kaedah haraki ni. Dalam masa 7 jam siap dengan tajwid sekali boleh dapat. Hadza min fadlir rabbi. Okey lah Ustaz, kita minta satu lah. Tadi Qul a'udzu birabbin nas kan. Yang selalu kita baca bila solat surah Al-Ikhlas. Mungkin kita boleh belajar caranya macam mana. Okey. Ada di skrin ke Qul Allah?
Ada Kalau tak? ada, Wallahu ahad. Kalau ada kita boleh keluarkan. Kalau tak ada apa-apa ayat lah. Apa kalau ada Al-Falaq. Okey, kita pakai Al-Falaq lah Okey, Ustaz. boleh. Kita pakai Al-Falaq Qul a'udzu birabbil falaq. tunggu. Okey. Okey ya. belajar Kalau bersama. satu harakat ke tepi. Dia sama macam Al-Baghdadi. Satu harakat. dua. Qul a'udzu birabbil falaq. Hanya qalqalah. Qalqalah. Okey, lagi sekali Ustaz. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini sabdu. Dia macam ni. Sabdu macam ni. Oh, Kan sabdu, kan sabdu syaddah. Syaddah tu maksud bersungguh. Bersungguh. Cik, nampak ni, Cik? Bersungguh. Oh, Cik, nampak ni? Mana bersungguh? bersungguh. Dia syaddah tu bersungguh. Jadi digandakan huruf. Ni birab Birab bil falaq. bil falaq. Okey, teruskan. Ini dengung, ikhfa. Min syarri ma khalaq. Sabdu ni dapat. Dia kena tengok Quran. Syarri ma khalaq. Qalqalah dia ada tiga. Satu, ini tarian bola keranjang. Bola keranjang. Ini tarian bola pimpong. Bola pimpong. Lam yalid. Dia bukan lam yalid. Slow. Lam yalid wa lam yulad. Itu beza dia. Dan satu lagi tarian papan anjal. Papan anjal ni kalau macam tabat yada abi lahabin wa tab. Dia dia melantun. Papan anjal. Kadang-kadang saya gunakan tarian pandalela. Jadi dia seronok lah. Pandal. Dia tepuk, tekan, lepas. Kalau dia baca macam ni, tabat yada abi lahabin wa tab. Tak ada. Tak ada. Ataupun wa tab. Tak betul juga. Jadi kena tepuk, tekan, lepas. Watab. Sebab dia syaddah, ada sabdu. Okey, faham dapat Alhamdulillah, sebenarnya kita perlukan masa yang panjang kan. Seperti yang Ustaz katakan tadi, 7 jam untuk kita belajar kaedah haraki. Macam Abang Tadi berapa jam? Berapa jam agaknya orang belajar Ustaz ke? Dari sudut kalau ibu mengandung ni daripada minggu ke-12 sampai minggu ke-36 sampai dia deliver lah. So seminggu sekali dia akan buat stimulasi pada anak dalam kandungan. Baik, jadi sebenarnya ada banyak peringkat Haziq kalau nak belajar daripada si Al-Baghdadi ni. Tapi saya rasa sangat membantu bila kita ketuk ni. Satu, kita tak mengantuk. Betul Ustaz? Betul. Tak sempat nak mengantuk. Tak sempat nak mengantuk. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Farhan Haji Alias dan juga Ustaz Haji Zakaruddin Nasiruddin kerana sudi berkongsi dengan kami kaedah mempelajari Al-Quran. Ilmu baru untuk kita dan semua penonton Malaysia hari ini. Sebenarnya kalau kita tengok belajar, bila kita belajar dengan surrounding yang enjoy, yang fun, kita akan dapat lebih cepat. Itu yang Ustaz katakan tadi. 7 jam dah boleh belajar siap dengan tajwid. InsyaAllah anda boleh cari bagaimana kaedah haraki dan juga Al-Baghdadi ni. Dan boleh terus saksikan kami di Facebook MHR TV3 untuk dapatkan bagaimana cara untuk anda mempelajari kaedah-kaedah ini dengan cepat. Alright, terima kasih ucapkan kepada ustaz-ustaz yang bersama dengan kita hari ini. Kejap lagi ada seorang lagi ustaz yang akan bersama dengan kita. Masya-Allah. Baguslah sumber nuzul Quran ni. Ya, semua ustaz yang akan bersama dengan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita nak berehat sebentar. Anda jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami dalam Malaysia hari ini.